Baik, kita faham dulu maksud yang dikatakan apa itu maksud pertumbuhan penduduk. Okey, pertumbuhan penduduk ini ialah perubahan jumlah penduduk mengikut masa. Sebagai contoh, pada tahun 2000, jumlah penduduk Malaysia ialah 23.27 juta orang, meningkat kepada 31.7 juta orang pada tahun 2016. Dan jumlah ini boleh berubah disebabkan faktor kadar kelahiran, kadar kematian dan juga migrasi bersih. Okey. Dan pertumbuhan penduduk di sesebuah negara juga boleh mencatatkan pertumbuhan sama ada positif ataupun negatif. Bagaimana pertumbuhan penduduk itu boleh mencatatkan pertumbuhan sama ada positif ataupun negatif? Baik, apabila kadar kelahiran di sesebuah negara melebihi kadar kematian, maka pertumbuhan penduduk mencapai pertumbuhan positif. Okey, cikgu ulang sekali lagi. Apabila kadar kelahiran melebihi jumlah kadar kelahiran melebihi jumlah kadar kematian, sesebuah negara boleh mencapai pertumbuhan penduduk yang positif. Manakala jika kadar kematian melebihi daripada kadar kelahiran, maka sesebuah negara itu mencapai pertumbuhan penduduk yang negatif. Okey. Baik, bagaimana kadar kelahiran itu dikira? Okey, pertumbuhan penduduk dinyatakan dalam bentuk peratus. Okey. Dan juga kadar kelahiran ini merujuk kepada bilangan bayi yang lahir hidup bagi setiap 1000 orang penduduk pada sesuatu tahun. Okey. Bagaimana kita nak mengetahui kadar kelahiran? Sebagai contoh, okey. Ini formula dia. Kadar kelahiran sama dengan jumlah bayi lahir dibahagikan dengan jumlah penduduk pada tahun tersebut dan didarabkan dengan 1000 orang. Kenapa kita darab dengan 1000 orang? Sebab kadar kelahiran ini merujuk kepada bilangan bayi yang lahir hidup bagi setiap 1000 orang penduduk. Okey. Kita lihat contoh pengiraannya. Okey, katakanlah kadar kelahiran pada tahun tersebut ialah 520,300 bayi yang baru dilahirkan pada tahun tersebut dibahagikan dengan jumlah penduduk pada tahun tersebut, iaitu 23 juta orang. Darab dengan 1000. Okey, jadi cuba anda darab menggunakan kalkulator. 520,300 bayi yang lahir hidup dibahagikan dengan jumlah penduduk sebanyak 23 juta darab dengan 1000 orang. Okey, setiap 1000 jadi anda akan dapat 22.62 orang bagi setiap 1000 orang penduduk. Maksudnya dalam 1000 penduduk ada 22 bayi yang baru dilahirkan. Ini yang dikatakan 22.62 orang bagi setiap 1000 orang. Okey, kadar kelahiran dinyatakan dalam bentuk peratus. Okey, bagaimana kita nak dapatkan yang kita kira tadi dalam bentuk peratus? Okey, awak ambil 22.62 okey per ataupun bahagi dengan 1000 darablah dengan 100 sebab peratus dinyatakan dalam bentuk 100. Okey, anda akan dapat 2.26%. Jadi kadar kelahiran bagi tahun tersebut ialah 2.26%. Okey, ini contoh bagaimana kita nak kira kadar kelahiran. Okey, bagaimana pula dengan kadar kematian? Okey, kadar kematian sama juga. Okey. Ambil kadar kematian tu. Okey, berapa kadar kematian yang dicatatkan pada tahun tersebut? Contoh. Okey, pada tahun tersebut kadar kematian yang dicatatkan ialah 90,300
300 orang dibahagikan dengan jumlah penduduk iaitu 23 juta darab dengan 1,000. Okey, anda dapat 3.93 orang bagi setiap 1,000 orang. Ini bermaksud dalam 1,000 orang penduduk akan ada 3 ataupun 3.9 tu yang akan mati ataupun yang mati yang dicatatkan. Sama lah kadar kelahiran dan juga kadar kematian ni dinyatakan dalam bentuk peratus. Okey, sama juga kaedah dia. Awak ambil 3.93 bahagi dengan 1,000 darab dengan 100. Jadi kadar kematian yang dicatatkan pada tahun tersebut ialah 0.39%. Okey. Dah dapat semua ni. Okey, kita lihat. Okey, bagaimanakah pertumbuhan penduduk tu dinyatakan pada tahun tersebut. Okey. Kadar kelahiran iaitu yang kita dapat tadi ialah 22.62 bagi setiap 1,000 orang dan kadar kematian 3.93 bagi setiap 1,000 orang. Jadi pertumbuhan semula jadi ini nak dapat dia macam mana? Okey, ambil kadar kelahiran yang kita dapat tadi tolak dengan kadar kematian. Okey, anda akan dapat 22.62 tolak dengan 3.93 dapatlah 18.69 bagi setiap 1,000 orang. Itu adalah untuk pertumbuhan semula jadi. Dan juga dinyatakan dalam bentuk peratus. Untuk nyatakan dalam bentuk peratus, okey, konsep yang sama 18.69 dibahagikan dengan 1,000 orang darab dengan 100. Anda akan dapat 1.869 ataupun kita bundakan kepada 1.87%. Jadi pertumbuhan penduduk semula jadi selepas diambil kira kadar kelahiran tolak kadar kematian dapatlah 1.87%. Okey, baik. Dan pertumbuhan penduduk pula ialah pertumbuhan semula jadi ditambah dengan jumlah migrasi bersih dibahagikan jumlah penduduk. Okey, katalah tahun tu kita ada jumlah migrasi bersih sebanyak 5,000 orang. Ini selepas dikira sama juga migrasi bersih ni kalau nak tahu macam mana dia jumlah penduduk yang keluar dengan jumlah penduduk yang masuk berapa. Dapatlah tolak kira tu, katalah contohnya ada 5,000 untuk migrasi bersih. Okey, kita ambil kadar kelahiran tolak dengan kadar kematian tambah dengan migrasi bersih dibahagikan jumlah penduduk pada tahun tersebut. Okey, kita ambil contoh ni. Selepas tolak dengan kadar kelahiran dan ditambah dengan migrasi bersih dibahagikan dengan 23 juta penduduk dan darab dengan 100 dapatlah 1.89%. Jadi pertumbuhan penduduk pada tahun tersebut ialah 1.89%. Dan kita dapat lihatlah pertumbuhan penduduk tahun tu berapa.